Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah cerita. Inilah rancangannya. Wartawan Astro Awani akan berkongsikan kisah di sebalik tabir. Mereka mengumpulkan bahan berita. Apakah corak-coret di sebalik pemberitaan mereka? Jadi sudah tentu tumpuan utama kami untuk 5 petang ini ialah peliputan di Dewan Undangan PRK Don Slim yang berlangsung pada hari ini, penamaan calon pada 11 pagi tadi, dan juga saya akan bersama dengan Annalisa Osman, wakil Astro Awani di Johor yang baru saja mengikuti sambutan Hari Belia yang di mana Perdana Menteri menyampaikan ucap tamanya sebentar tadi. Saya ke Hasimi dahulu. Hasimi berada di mana sekarang Hasimi kalau dapat muncul? Katanya ada di Tasik di Slim River itu. Mungkin Hasimi dapat ceritakan sedikit proses penamaan calon di sebelah pagi tadi. Saya tertarik untuk mengambil gambar Hasimi ataupun foto Hasimi yang dimuat naik di Twitter beliau pada sebelah pagi tadi, di mana keadaan pada ketika itu sebelum pukul 8 pagi begitu berkabus sekali Hasimi. Hasimi mungkin dapat ceritakan bagaimana keadaan di Dewan Majlis Daerah Tanjung Malim itu, dan juga ramai yang kata kenapa masih lagi berkabus pada ketika itu. Kalau Hasimi dapat ceritakan. Okey, baik, terima kasih Zul menjawab soalan Zul di mana lokasi saya. Ketika ini saya berada di Taman Tasik YDP Slim River, dan kalau ikutkan pada belakang kita ini merupakan laluan kereta api. Ketika ini kereta api sudah pun melalui satu kawasan yang indah sebenarnya Zul. Kalau kita nak teroka Slim River ini, kawasan seluas 510 kilometer persegi, mungkin banyak sebenarnya perkara yang kita boleh terokai. Dan kawasan ini juga kalau sedikit kita boleh kongsikan, kalau ikutkan sejarah dia, Tasik ini merupakan bekas peninggalan Lombong Bijih, tapi telah pun dibangunkan dan dijadikan sebagai satu taman rekreasi. Dan kalau boleh lihat kawasan sekitar ini juga, penduduk orang ramai datang untuk bersantai pada waktu petang. Ini antara mungkin kita akan kupaskan apa yang menarik di Slim River dan tempoh 14 hari akan datang sepanjang kempen di PRK Don Slim ini. Namun kalau berbalik kepada proses penamaan calon hari ini, kabus pagi tadi betul. Kita keluar rumah ataupun keluar kereta saja, gambarkan betul ke kita berada di Slim sebenarnya ataupun kita berada di Cameron Highlands. Tapi keadaan itu sebenarnya sangat mengujakan, kabus dan sebagainya. Namun proses penamaan calon itu berjalan dengan lancar, kawalan dari segi keselamatan dan sebagainya. Keadaan cuaca hari ini juga mengizinkan tiada orang kata hujan dan sebagainya, cuaca cerah. Jadi proses penamaan calon itu sepanjang tempoh pusat penamaan calon dibuka pada 8 pagi sehinggalah proses pengumuman itu berlangsung secara rasmi, berjalan secara lancar dan tiada sebarang orang kata provokasi berlaku, Zul. Penyokong ramai ke Hasimi pagi tadi yang datang dan juga memberikan sokongan kepada calon-calon yang menghantar borang permohonan penamaan? Okey, itulah satu kebiasaan baru yang kita lihat berbanding dengan PRK sebelum ini. Kalau lihat PRK Don Sini, permulaan kepada kebiasaan baru yang perlu dilihat berbanding dengan PRK sebelum ini. Kita lihat sorakan daripada penyokong, pemimpin politik dan sebagainya. Namun kali ini situasi sama, PRK Don Sini itu dibawa semula ke PRK Don Slim ini. Situasinya sunyi, lengang, tiada sebarang sorakan daripada penyokong, tiada sebarang perarakan, tiada sebarang pengumpulan daripada mana-mana penyokong. Cuma yang ada hanyalah wakil dari setiap calon yang datang ke pusat penamaan calon untuk mengemukakan borang penamaan calon, di mana seperti mana kita ketahui bahawa setiap wakil parti perlu mengumpulkan 3 wakil saja, di mana calon bersama dengan pencadang dan juga penyokong calon. Jadi keadaan situasi kita boleh gambarkan begitu tenang, sunyi, tiada kemeriahan pilihan raya yang pernah kita buat liputan sebelum ini. Namun perlu dipuji juga bahawa perkara ini diterima baik oleh setiap parti-parti yang bertanding dan juga mereka yang datang untuk mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh SPR khususnya dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan perkara-perkara yang tidak diingini untuk keselamatan diri dan juga keselamatan pihak yang hadir
dapat terjaga, Zul. Hasimi, ini adalah pilihan raya kedua dalam norma baharu. Jadi SPR ada pengalaman, pihak media juga ada pengalaman. Walaupun dalam konteks di Perak itu mungkin wakil-wakil di negeri Perak itu perlu menyesuaikan diri dalam norma baharu. Dan kalau lihat kepada visual yang Hasimi hantar dan juga berdasarkan secara langsung di sebelah pagi tadi, wartawan saya difahamkan ditempatkan di bahagian atas di Dewan Majlis Daerah Tanjung Malim itu. Jadi bagaimana sebenarnya wartawan yang ditempatkan di satu bahagian itu melihat proses penamaan calon, tetapi juga mudah untuk berkomunikasi untuk menemu bual calon-calon yang bertanding. Hasimi tadi berjaya untuk menemu bual calon Barisan Nasional dan juga calon bebas dari Parti Perjuangan Tanah Air. Jadi bagaimana sebenarnya masing-masing faham, media faham untuk mendapatkan vote spot daripada calon, calon juga faham untuk media itu ada juga penjarakan fizikal. Jadi bagaimana proses itu berlaku, Hasimi? Betul, Zul. Kalau ikutkan pada ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak SPR, khususnya bahawa setiap wakil agensi berita perlu mewakili dua wartawan ataupun seorang juru kamera sahaja untuk memasuki pusat penamaan calonnya. Jadi kita di sini kalau ikutkan kita juga ada tim dari Perak, rakan tugas Abdul Razak dan Stanley. Jadi keputusan itu telah kita aturkan bahawa saya bersama dengan rakan tugas memasuki pusat penamaan calon, sementara Abdul Razak dengan Stanley berada di luar pekarangan pusat penamaan calon untuk memastikan bahawa sebarang pergerakan ataupun situasi yang berlaku di luar pekarangan pusat penamaan calon itu kita tidak terlepas, termasuk juga untuk mendapatkan reaksi ataupun respon daripada calon-calon selepas pengesahan calon yang bertanding pada Perak Don't Sleep ini juga. Dan lokasi kita ketika itu seperti Zul katakan, kita berada di bahagian atas, sementara agensi-agensi berita rasmi yang lain semestinya ditempatkan di bahagian bawah untuk memudahkan dari segi juga untuk penjarakan sosial dan sebagainya, dan dari segi SOP juga SPR pun telah menetapkan bahawa jarak-jarak itu perlu dipatuhi dan sebagainya, dan pastinya untuk memastikan kita tidak terlepas sebarang reaksi daripada calon dan sebagainya. Kita telah pun berkomunikasi dengan mereka yang berada di luar untuk pastikan bahawa setiap apa yang dikatakan oleh mereka kita berjaya untuk mendapatkannya. Jadi komunikasi daripada tim itu sangat penting untuk memastikan kelancaran daripada segi liputan dan juga dari segi tugasan kita, Zul. Itu yang berlaku pagi tadi, komunikasi itu baik. Tapi Hasimi mungkin tidak seperti Haris yang memang wakil daripada memang berasal daripada Perak. Bagaimana mendapatkan keserasian bersama dengan wakil Esrul Awani di negeri Perak dengan Abang Razak dengan Stanley itu. Hasimi baru tiba di Slim semalam. Jadi bagaimana pengagihan tugas untuk hari-hari seterusnya? Kerana sebagai wakil daripada KL penting dan juga kritikal untuk Hasimi memastikan bahawa koordinasi itu dilakukan dengan baik untuk tempoh 14 hari yang akan datang. Jadi sebelum ke Perak, ke Slim tu dah berbincang, dah berapa mesra ke dengan kedua-dua wakil Esrul Awani di Perak ini? Betul, Zul. Itu yang kita lakukan. Kita berhubung dengan pasukan ataupun tim di Perak ini untuk memastikan perjalanan itu baik, bagaimana kita mengkoordinasikan tugasan. Dan kalau bercakap mengenai rakan tugas kita Haris Hasnan, memang pengaruh dia di Slim ini sangat besar. Sekali bila saya datang ke sini semalam, baru sehari saya tiba di sini, mereka bertanyakan mana rakan tugas yang sebelum ini berada di Perak. Saya tanyakan siapa, sebab saya pun baru sampai di sini. Mereka memberi gambaran individu-individu tersebut. Jadi kita dapat teka bahawa itu adalah Ashraf Hasnan. Jadi pengaruh Ashraf Hasnan di Perak ini sangat besar sebenarnya. Jadi itu juga satu kelebihan untuk kita untuk cuba mendapatkan info-info daripada mereka ataupun duduk setempat di sini, dan khususnya juga kepada rakan-rakan wartawan di media Perak ini untuk kita pastikan bahawa segala tugasan itu dapat disempurnakan dengan baik dan berbalik kepada kita punya pasukan tim Perak. Kita pun telah berjumpa beberapa hari sebelum ini untuk berkomunikasi dan untuk mengatur bagaimana liputan setiap hari dan sebagainya, Zul. Hasimi, saya tahu ini norma baharu, tetapi sebagai seorang wartawan juga bukan mudah untuk Hasimi berlintas langsung dengan memakai pelitup muka.
kerana kita pun sedia maklum bahawa memakai pelitup muka itu diwajibkan sejak 1 Ogos lepas. Jadi kalau bagi wartawan yang membuat liputan keluar TV dan menyampaikan liputan, ada juga pembaca dan juga penonton Astro Awani mengatakan bahawa kenapa tak pakai pelitup muka. Jadi kami pun anda juga kena diwajibkan untuk pakai pelitup muka kita bersecara langsung. Tapi cabarannya Hasimi boleh ceritakan sedikit. Nampak mudah tetapi ianya bukanlah semudah yang kita lihat. Mungkin secara peribadi Hasimi dapat diceritakan bagaimana untuk menyampaikan laporan, untuk bercakap dengan lancar dan dalam masa yang sama perlu mematuhi dengan memakai pelitup muka dan juga mungkin nafas kena panjang sikit untuk berlintas langsung. Betul Zul. Kalau ikutkan sebenarnya satu percubaan semalam sebenarnya pertama kali kemunculan saya untuk berlintas langsung memakai pelitup muka, dan ini juga peluang untuk saya jelaskan kepada penonton Astro Awani semalam. Ada juga yang beri komen bahawa saya tidak mematuhi pemakaian pelitup muka secara betul dan nampak hidung dan sebagainya. Jadi itulah antara cabaran yang terpaksa kita tempuhi apabila bercakap, pelitup muka turun ke bawah dan sebagainya. Bukan niat untuk tidak memakai secara betul dan sebagainya, tapi ia secara tidak dirancang turun sendiri. Jadi itulah saya boleh gambarkan antara cabaran yang terpaksa kita hadapi dan membiasakan dengan kebiasaan baharu ini. Mungkin pada awalnya sukar kerana ia baru beberapa tempoh agak singkat, 2 minggu kita membiasakan mewajibkan pakai pelitup muka di kawasan terbuka dan sebagainya. Jadi ini perkara baru untuk kita biasakan dan saya rasa mungkin dalam tempoh akan datang perkara ini sudah menjadi kebiasaan dan akan mudah kepada kita, terutamanya untuk bercakap dan sebagainya, untuk menarik nafas supaya tidak semput dan sebagainya, Zul. Faham. Terima kasih Hasimi kerana bertabah di situ. Tapi Hasimi, mungkin gendang kempen pilihan raya sudah pun bermula dan saya pasti wartawan-wartawan juga dihujani dengan pelbagai informasi-informasi yang diberikan oleh jentera-jentera calon-calon yang bertanding untuk PRK pada kali ini. Bagaimana perancangan Hasimi untuk yang seterusnya? Dan juga yang penting, itu satu perkara yang penting, tapi untuk mereka yang di luar kawasan DUN Slim ini, penting juga untuk kita memahami demografi, latar belakang, keindahan, budaya masyarakat itu. Jadi mungkin Hasimi petang ni mungkin nak mengatakan kalau ada cerita yang menarik, ada kisah rakyat untuk kita kongsikan, mungkin ini peluang untuk Hasimi jadikan sebahagian daripada liputan untuk 14 hari mendatang, Hasimi. Betul, itu antara yang sentiasa kita fokuskan selain daripada memberi tumpuan kepada calon-calon melakukan kempen ataupun ziarah rumah ke rumah. Pastinya kisah-kisah rakyat di setiap parlimen, di setiap DUN itu akan menjadi fokus utama kita. Termasuk juga di Slim ini bagaimana aspirasi calon untuk memastikan mereka berjaya memenangi hati pengundi di sini. Bagaimana mereka mampu menarik perhatian pengundi, khususnya pengundi muda, untuk memastikan mereka yang berada di luar Slim itu pulang untuk menunaikan tanggungjawab pada 29 Ogos ini. Kerana saya sempat borak-borak dengan penduduk di sini, kita tanya kalau golongan belia biasanya akan bekerja di sini ataupun tidak kebiasaan. Jawapannya adalah seperti mana kita ketahui di PRK sebelum ini juga, kebanyakan keluar untuk mencari pekerjaan. Maka salah satu aspek yang perlu ditekankan juga di sini adalah isu mengenai tawaran pekerjaan, dari segi kemudahan, isu-isu rakyat lain, dari segi banjir, dan segi esok juga kalau ikutkan perancangan kita akan bergerak ke kawasan kampung orang asal. Kalau ikutkan dari segi peratusan 1.7% sahaja orang asal daripada jumlah keseluruhan penduduk Slim ini. Jadi kita nak tengok bagaimana apa isu-isu orang asal ini yang boleh kita ketengahkan. Antaranya saya sempat borak juga antara isu-isu yang membelenggu golongan orang asal ini adalah isu air bersih, isu-isu perhubungan termasuk tiada jambatan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini perlu sesuatu yang kita ketengahkan kepada calon, khususnya untuk memastikan bahawa kesaksamaan dalam kalangan rakyat di sini
khususnya pembangunan dan sebagainya dapat diselarikan, Zul. Okey Hasimi, itu kita simpan untuk liputan yang seterusnya. Jaga kesihatan, pakai pelitup muka. Kalau tak ada cukup pelitup muka, minta beli. Kalau ada masalah, bagi tahu kami di Kuala Lumpur. Semoga momentum dan juga tenaga ini dapat diberkekalan untuk 14 hari yang seterusnya. All the best Hasimi. Hasimi Muhammad, wakil ataupun wartawan Astro Awani di PRK Dun Slim. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini.